Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid yang cikgu kasihi dan sayangi sekalian. Teruskan berada di rumah. Pastikan ikut saranan kerajaan. Selamat datang ke program e-belajar perniagaan. Anjuran Pejabat Pendidikan Melaka Tengah, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Okey, anak murid sekalian. Bagi program e-belajar perniagaan pada hari ini, cikgu ingin menerangkan tajuk-tajuk di dalam bab 7, tingkatan 5, iaitu merancang pengendalian perniagaan. Cikgu adalah Cikgu Jamalia binti Muhammad dari SMK Simpang Bekuh. Jika murid-murid ingin menghubungi cikgu, bolehlah melalui email dan juga telegram cikgu. Pada hari ini, kita akan belajar bab 7, merancang pengendalian perniagaan. Standard kandungan 4.3, merancang pengendalian perniagaan. Okey murid-murid, untuk standard pembelajaran 4.3.1 menyatakan definisi rancangan perniagaan. Manakala objektif pembelajaran yang murid akan dapat ialah murid dapat menyatakan definisi rancangan perniagaan. Bagi standard pembelajaran 4.3.2 menjelaskan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Manakala objektif pembelajaran ialah murid dapat menjelaskan 5 kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Okey murid-murid. Yang pertama, definisi rancangan perniagaan. Ia adalah dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Oleh itu, setiap usahawan ataupun peniaga yang ingin menjalankan perniagaan perlu ada rancangan perniagaan kerana ia adalah merupakan dokumen bertulis yang menerangkan seluruh maklumat perniagaan yang sedang dijalankan. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Terdapat 5 kepentingan menyediakan rancangan perniagaan, iaitu yang pertama, memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti. Sebarang kesilapan ketika menguruskan perniagaan dapat dikurangkan kerana rancangan perniagaan yang disediakan dijadikan sebagai garis panduan dalam hala tuju pengurusan perniagaan. Bermaksud, usahawan akan sentiasa berada dalam on track. Dia tidak akan tersasar. Yang kedua, merancangkan keperluan sumber perniagaan. Keperluan sumber perniagaan adalah seperti sumber manusia, sumber fizikal dan sumber pembiayaan. Perancangan yang teliti dalam merancang dan mengagihkan keperluan sumber perniagaan dapat membantu perniagaan beroperasi dengan lebih sistematik dan lebih jelas. Oleh itu, usahawan boleh merancang apakah keperluan-keperluan yang diperlukan dalam perniagaan. Yang ketiga, menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Risiko dan masalah yang bakal timbul dalam perniagaan seperti kekurangan modal dan pemilihan lokasi yang tidak strategik dapat dikurangkan. Semasa menyediakan rancangan perniagaan, usahawan dapat meramal risiko dan masalah serta berusaha menangani risiko dan masalah tersebut dalam dunia perniagaan sebenar. Sekiranya usahawan mengalami masalah, risiko-risiko tersebut telah dapat dijangka, maka bolehlah menangani masalah tersebut dengan mudah. Yang keempat,
Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Gambaran bahawa projek yang dijalankan berpotensi berdaya maju dapat membantu meyakinkan pihak seperti pelabur, bank dan pihak berkepentingan untuk pelaburan atau pembiayaan. Di mana sekiranya projek berjalan lancar, orang-orang ataupun pihak berkepentingan seperti pelabur, bank, mereka lebih yakin untuk meneruskan pelaburan. Bank lebih yakin untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, meyakinkan pihak pelabur atau bank. Kemampuan perniagaan untuk menjelaskan segala hutang perniagaan dapat ditunjukkan dengan melihat kos yang terlibat dan kadar keuntungan yang diperoleh. Tanggapan positif pihak pelabur terhadap prestasi perniagaan dapat membantu perniagaan untuk memperoleh sumber kewangan yang diperlukan. Oleh itu, pihak bank akan tidak teragak-agak untuk memberikan pinjaman kerana usahawan berjaya menjelaskan segala hutang. Begitu juga dengan pelabur. Pelabur akan meneruskan program membantu perniagaan usahawan. Jadi, untuk hari ini, setakat ini sahaja. Kita bertemu untuk tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.